Okay, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita sambung lagi kita punya Assalamualaikum. Kita sambung lagi dengan piecewise function. Okay, piecewise function ni sebenarnya adalah combination beberapa function yang telah kita belajar sebelum ni berdasarkan domain yang diberi. Kalau kita tengok contoh ni, dia melibatkan absolute function dan juga set function. Okay. Graf ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi macam mana nak lukiskan piecewise function. Piecewise function sebenarnya adalah combination daripada beberapa function yang telah kita belajar sebelum ini berdasarkan dia punya domain. Okay. Jadi contohnya dekat sini, kita gunakan function absolute x plus 1 jika x tu besar ataupun sama juga dengan 0. Kita gunakan negative set negative x jika x less than 0. Okay, jadi nak lukiskan function, ingat ya. Jika x tu besar daripada 0, iaitu sebelah kanan ni, kita gunakan function absolute x plus 1. Tetapi untuk kawasan yang less than 0, sini 0 to the left ni, kita gunakan negative set negative x. Okay, boleh faham ya? Okay, jadi kita kena ingat semulalah macam mana lukiskan graf absolute x plus 1. Kita ada 3 step. Okay, step 1, kita ambil x plus 1 equal to 0. Jadi x equal to negative 1. Okay, step 2. Okay, kita punya fx ataupun y equal to absolute x plus 1. Kemudian saya akan tutup absolute tersebut. Saya boleh tambah sini 0. Okay, jadi turning point kita adalah negative 1, 0. Okay, katakan saya lukiskan graf yang complete. Ni negative 1, 0. Okay, step yang ketiga, kita tengok di depan absolute tersebut positif. Okay, katakan ni absolute kita positif. Jadi dia V-shape macam ni. Katakan kalau saya nak cari pintasan ni, saya gantikan apabila x equal to 0. Jadi f0 equal to 1. Okay, dia memintas paksi y dekat 1. Okay, tetapi berdasarkan domain yang diberikan, kita akan gunakan function tu untuk x greater than 0. Okay, jadi saya akan potong dekat 0 ni. Saya akan gunakan function yang sebelah sini saja, iaitu greater than 0. Yang sebelah sini saya tak perlu. Okay, jadi saya transfer kepada sini. Okay, sini 1 greater than macam ni. Boleh ikut ya? Okay, seterusnya untuk function yang kedua, iaitu negative set negative x, kita gunakan di kawasan sebelah kiri ni. Okay, jadi nak lukiskan graf tersebut, saya lukis graf complete. Kita akan ambil yang ini mesti greater than 0. Step 1, negative x mestilah greater or equal to 0. Jadi x less or equal to 0. Okay, itu step 1. Step kedua, macam absolute tadi, kita tutup kita punya set. Okay, jadi katakan sini y sama juga dengan negative set negative x. Saya tutup saya punya set, saya boleh tambah sebagai 0. Jadi starting point saya adalah 0, 0. Okay, step yang ketiga, saya tengok di depan set tu sekarang adalah negatif. Jadi kalau negatif dia di bawah. Jadi saya akan sketchkan graf tu. Starting point kita 0, 0. Oh sorry. Dia tak ada equal. Okay, sini less than je. Di less kita biarkan empty circle. Okay, seterusnya. Oleh kerana set kita negatif, dia akan turun ke bawah macam ni. Okay, dia akan turun ke bawah lah sebab dia negatif. Boleh ya? Okay, bagus. Sekarang, apakah domain dia? Okay, x tu ada nilai dekat mana?
semua nilai X ada. Okay, walaupun sini tak ada equal tapi yang atas ni dah cover, jadi domain kita negative infinity to positive infinity. Itu semua real number. Kemudian untuk range pula, okay, kita akan refer kepada y-axis. Okay, jadi y yang ada nilai semua daripada negative infinity sehingga 0 ni. Negative infinity to 0. Okay, open interval. Kemudian disambung balik start daripada 1 to infinity. Jadi union with 1 to infinity. Okay, jadi sekarang kita dah sketchkan graf piecewise function dan kita juga dah dapatkan domain dan range. Seterusnya soalan tambahan. Okay, katakan kita nak sketch dan cari domain range untuk set 4 minus x square. Okay, langkah pertama apa dia? Kalau set, kita akan ambil yang di dalam set ni mestilah greater and equal to 0. Sebab set tak boleh mengambil nilai negatif. Dia boleh 0, dia boleh positive value. Jadi kita akan ambil lah 4 minus x square greater and equal to 0. Kemudian kalau kita gunakan calculator untuk factorize, pastikan x square tu positif dulu Okay, kemudian kita akan dapat ni lah. Okay, bila kita factorize. Okay, ingat lagi tak? Kalau quadratic inequality, kita buat apa? Kita akan sketchkan graf dia lah, graf quadratic tersebut. Okay, dia memotong x-axis dekat negative 2 dan juga positive 2. Kemudian x square kita positif, jadi dia akan senyum. Macam ni. Kemudian kita nak x less than 0. Jadi kita akan gunakan dekat sini. Kan? Okay, jadi domain kita dekat sini adalah negative 2 to 2. Okay, saya close interval sebab sini ada equal. Okay, boleh Okay, itu step 1, kita cari dia punya domain. Okay, jadi maksudnya kita punya graf berada di antara negatif 2 sehingga positif 2 sahaja. Okay, kita teruskan dengan step yang kedua. Okay, step kedua refer kepada soalan. Okay, cuba tengok di depan set. Di depan set kita positif. Jadi dia akan naik ke atas. Katakan kalau saya terus sketchkan graf dia. Okay, jadi domain kita negative 2 to 2. Okay, seterusnya step yang kedua. Okay, kita refer kepada kita punya soalan balik. Tutup kita punya set, saya boleh tambah sini plus 0. Okay, jadi kalau kita sketchkan terus, saya punya point dekat sini, negative 2, 0 dan juga 2, 0. Okay, x dia negative 2, y dia 0. Satu lagi, 2 sifar. Okay, step yang ketiga. Okay, step yang ketiga, kita tengok function kita di depan set tu positif. Okay, jadi kalau positif dia akan naik ke atas. Okay, jadi sepatutnya graf kita macam ni lah. Itu dia akan naik ke atas. Kalau saya nak cari pintasan, saya gantikan apabila x equal to 0, di f0 kita sama juga dengan set 4 minus 0 iaitu square root. Square root 4, 2. Okay, jadi sini 2 lah. Okay, dia lebih baik kalau kita tandakan lah kita punya x-axis dan juga y-axis. Okay, sekarang kita dah sketchkan graf tersebut. Okay, seterusnya domain and range. Saya tulis di atas ni domain. Kalau kita tengok graf, x kita yang ada graf adalah negative 2, 2. Ataupun kita boleh tengok dekat sini je. Daripada step 1 domain kita negative 2, 2. Kemudian range.
Okay, range refer kepada y-axis. Y yang ada nilai daripada 0, kemudian sini semua ada nilai sehingga 2. Jadi range kita 0 to 2. Okay, seterusnya soalan tambahan nombor 2. Kita beri fx equal to negative set x minus 4 plus 1. Okay, macam biasa, step 1 kita akan ambil di dalam set ni mestilah greater and equal to 0. Okay, kemudian oleh kerana x square itu positif, kita boleh terus factorize. Okay, seperti biasa, kita gunakan graphical method kalau quadratic inequality. Okay, negative 2, 2. Okay, x square kita positif, jadi dia senyum lah. Sekarang kita nak greater than 0. Jadi kita punya domain dekat sini iaitu negative infinity to negative 2 union 2 to infinity. Okay, maksudnya dekat kawasan ini sahaja yang ada graf. Dekat tengah-tengah, between negative 2 to 2, tak ada graf. Okay, kita teruskan dengan step yang kedua. Okay, step yang kedua, kita buat apa kita refer kepada soalan tu balik. Okay, ingat kita tutup kita punya set, kita dapat fx equal to 1 ataupun y dia equal to 1. Okay, jadi saya boleh tandakan dekat graf saya, x kita negative 2, 2, y kita 1. Okay, sini. Okay, sekarang saya tahu graf kita berada di kawasan sebelah kiri negative 2, satu lagi sebelah kanan 2. Okay, seterusnya step yang kedua, kita tengok di depan fx tersebut. Okay, oleh kerana di depan fx tersebut adalah negatif, jadi graf kita dia akan berada dekat bawah. Okay. Seterusnya, macam biasa kita nak cari domain and range. Okay, domain. Okay, nilai x yang ada, kita boleh refer kepada step 1 tadi tu lah. Domain kita negative infinity to negative 2 union 2 to infinity. Seterusnya range. Y yang ada nilai adalah negative infinity sehingga 1. Okay. Tu kita tengoklah Y yang ada nilai. Kalau kita panjangkan lagi, negative infinity lah sehingga 1. Okay. Seterusnya, example yang ketiga. Okay, dekat sini dia tak ada shortcut. Dia mesti gunakan definition. Mula-mula saya define dulu x plus 1. Okay, x plus 1 boleh jadi positif. X plus dia boleh jadi positif x plus 1 ataupun negatif x plus 1. Dia akan jadi positif jika yang ini iaitu x plus 1 greater or equal to 0. Bila kita simplify, kita dapatlah x greater than negative 1. Dia akan jadi negatif jika x less than negative 1. Okay, kemudian kita tengok kita punya second absolute value. Macam tadi kita define juga, dia boleh jadi positif ataupun negatif. Positif jika dia greater than 2, negatif jika dia less than 2. Okay. Seterusnya, apakah kaitan antara dua absolute value ni? Minus. Okay, jadi kita selesaikan dulu. Okay, tadi kita tahu kita punya nilai berubah dekat negative 1 and 2. Jadi tandakan negative 1, 2. Okay, sekarang kita baca balik kita punya absolute value yang telah kita selesaikan tadi mengikut dia punya definition. Jika x greater than negative 1, okay, negative 1 yang ni greater than maksudnya sebelah kanan. Kita gunakan function x plus 1.
Okey, sini pun besar daripada -1, jadi sini pun x plus 1. Untuk kawasan yang less than -1, okey, -1 less than sebelah kiri kita gunakan negative x minus 1. Saya terus buka kurungan ni sebab tu saya dapat negative x minus 1. Okey, untuk second inequality, jika x greater or equal to 2, okay, sini 2 greater than maksudnya sebelah kanan ni, saya gunakan x minus 2. Okay, jika x kurang daripada 2, saya gunakan negative x plus 2. Seterusnya, saya akan tolakkan dua inequality tersebut. Okay, sebab soalan nak tolak. Okay, jadi selesaikanlah. Negative x minus negative x jadi x terhapus. Negative 1 minus 2 dapat negative 3. Okay, x minus negative 2 kita akan dapat 2x. 1 minus 2 negative 1. Okay, seterusnya x minus x, x terhapus. 1 minus negative 2 kita akan dapat positive 3. Okay, sekarang saya nak sketchkan graf dia. Okay, saya tandakan dulu x dan juga y axis saya. Saya lukis ni dulu Jadi saya tandakan sini 2. Okay, untuk x greater than 2, function dia adalah y equal to 3. Okay, constant macam ni. Okay, yang ini pula, jika x less than negative 1 sini to the left, function dia adalah negative 3. Negative 3 sini. Okay, seterusnya saya nak lukiskan straight line ni. Jadi saya gantikan apabila x equal to negative 1, function saya ini akan menjadi f negative 1 dia sama juga dengan 2 negative 1 minus 1 iaitu sama juga dengan negative 3. Jadi sini dah jadi dense circle. Okay, seterusnya bila saya substitute 2 pula, jadi x equal to 2, f2 kita equal to 2, 2 minus 1 iaitu sama juga dengan 3. Inilah. Okey, jadi kita boleh sambungkan ni dua point tersebut. Okey. Kemudian kalau kita tak sure sebab kita tak tahu dia memintas dekat atas ni ke ataupun dekat origin ataupun dekat bawah, okay, nak make sure kita gantikan pula apabila x equal to 0. Saya conteng di sini apabila x equal to 0, masukkan juga dekat function ni. Jadi f0 equal to negative 1. Okay, baru saya tahu dekat sini dia potong y axis dekat negative 1. Jadi kita sambungkan dua point tersebut. Okay. Boleh Okay, kemudian kita nak cari domain and range. Okay, domain bagi fx kita sama juga dengan, kalau kita tengok semua function ni ada nilai x dia. Di negative infinity to positive infinity. Range pula yang ada nilai adalah negative 3 sampai 3. Okay, saya harap semua boleh faham lah Terima kasih.